Assalamualaikum semua. Saya Ashraf Fendi bin Mat Saud 267063. Hari ini kami akan membawakan satu topik. Topik apa? Microsoft Excel. Kenapa kami pilih topik ni? Sebab musim-musim COVID ni semua orang bercerita tentang teknologi. Cerita tentang PDPR, cerita tentang kerja daripada rumah. Salah satu program yang memudahkan kita bekerja daripada rumah adalah Microsoft Excel. Anda reti guna Microsoft Excel? Saya pasti tak semua anda pandai. Untuk video kali ini, kumpulan kami akan membawakan senario tertentu yang berkaitan dengan Microsoft Excel ni. Rakan-rakan saya akan menunjukkan anda macam mana cara menggunakan Microsoft Excel ni bagi memudahkan tugas anda. Saya sebagai penjawat dawam dah tentu-tentunya menggunakan sistem ni hari-hari bagi membantu saya melancarkan perjalanan kerja saya. Sebelum rakan-rakan saya cerita tentang Microsoft Excel, sebelum dia orang mengajar anda semua, saya nak bercerita tentang Microsoft Excel ni. Sejarah dia bermula pada 1985, dicipta untuk Macintosh, iaitu OS punya sistem. Selepas tu barulah Microsoft wujud. Dia berkembang seiring Microsoft ada, Macintosh pun ada. Bermula daripada tarikh 1985 sehingga pada 2016, itu paling latest. Rakan-rakan saya nanti akan terangkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel, bagaimana nak selesaikan masalah, bagaimana membantu saudara-saudara sekalian. Kita saksikan video selepas ini. Mudah, cepat, jimat masa. 3 perkataan yang boleh saya ungkapkan tentang VLOOKUP. VLOOKUP ni sangat berfungsi pada pekerjaan yang mempunyai beribu-ribu data, pengolahan data, perjumlahan, perkalian ataupun pencarian data. Jika VLOOKUP digunakan menggunakan formula yang betul, tersusun, saya pasti hasilnya memang terbaik. 3 perkara utama yang ada dalam table VLOOKUP adalah lookup value, table array, column index number. Untuk memudahkan lagi kefahaman anda tentang VLOOKUP, mari kita lihat satu kaedah penyelesaian masalah menggunakan VLOOKUP. Alhamdulillah. Terima kasih rakan saya Encik Hafiz atas penerangan sebentar tadi. Saya Nur Hidayah binti Abu Bakar, nombor matrik 267341. Seperti saya, sebagai pembantu takbir, sering mendapat arahan last minute untuk membuat laporan. Kadang-kadang tu sampai buntu nak menyediakan laporan. Tapi dengan formula VLOOKUP ini, saya dapat menyelesaikan masalah saya. Anda nak tengok bagaimana saya menyelesaikan masalah dengan formula VLOOKUP? Jom kita saksikan. ID, nama jalan, daerah, bandar dan juga negeri. Begitu juga dengan data semasa, di mana kita ada juga data, ID, nama jalan, daerah, bandar dan juga negeri. Apa yang membuat perbezaan di sini ialah master data ada 30 data, manakala data semasa hanya ada 28 data. So, apa yang kita faham di sini ada 2 data yang tak match, sama ada pada master data ataupun data semasa. So, untuk menyelesaikan masalah ni, kita menggunakan formula VLOOKUP. So, kita pilih master data, sheet ni.
Dan kita aktifkan sel di sini dengan memasukkan formula VLOOKUP. Bila keluar timbul table function argument, kita boleh letak di sini ada lookup value, table array, kita ada column index dan juga range loop. Lookup value ni kita akan pilih satu sel di mana data tersebut adalah khas hanya untuk data tersebut sahaja. Dan manakala untuk table array adalah data yang kita nak jadikan sebagai rujukan, iaitu data semasa. Dan kolom dan kita pilih dekat sini kolom dia. Kenapa kolom ni? Sebab data yang kita pilih untuk lookup value adalah nama yang nombor yang dekat ID, dan juga untuk table array kita pilih kolom yang sama. Kolom index number ni adalah 1 mengikut kepada kolom dekat table array. Kalau kolom table array kita highlight kolom dia ada 4, maka kat sini 4 lah. So range loop boleh letak 0 ataupun 1. Dan kita akan tekan OK. Dengan menggunakan formula VLOOKUP, data ni akan terkeluarlah menjadi sebagai keputusan dia. So untuk tu kita boleh drag sampai ke bawah. Okay. Daripada keputusan ni kita akan dapat ada 2 perkataan NA. NA ni bermakna 2 data ini adalah tak sama ataupun tiada data ni dalam data semasa. Untuk pengasahan, betul tak data ni adalah data yang kita cari? So, kita boleh saja copy data ni dan kita find dekat data semasa untuk pengesahan kepada keputusan VLOOKUP. Bila kita find, dia tak ada. Bermakna bila tak ada ni memang data tu lah yang tak ada dalam data semasa, iaitu data untuk item 19 dan item 20 tersebut yang tiada dalam data semasa. Secara tak langsung, VLOOKUP telah membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. So, selamat mencuba! Hai semua, hari ini saya nak cerita pasal pivot table. Pivot table ini merupakan salah satu tool yang ada dalam Microsoft Excel. Apa itu pivot table? Pivot table adalah jadual interaksi yang pada waktu singkat dapat menampilkan sejumlah besar data ringkasan dalam pelbagai bentuk dan orientasi untuk melakukan pengiraan pada setiap item yang kita perlukan. Okey, dalam Microsoft Excel ini, pivot table merupakan ciri Excel yang sangat kuat untuk meringkaskan, menganalisa, meneroka dan membentang data kita. Okey, dengan menggunakan pivot table ini, kita tidak perlu lagi menggunakan formula Excel yang pelbagai. Kita hanya menggunakan pivot table dan kita akan dapat jumlah dan data yang kita nak dengan lebih mudah dan cepat. Ia bergantung macam mana cara kita melakukan dan penyusunan data dalam pivot table tersebut. Hai guys, apa khabar semua? Hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana nak buat table-table dalam Excel. Ini adalah satu sistem yang ada dalam Excel untuk memudahkan kerja-kerja anda sekiranya ingin extract ataupun summarize jumlah-jumlah tertentu dalam daftar Excel anda. Okey, ini adalah sheet saya untuk membuat sesuatu table. Anda boleh download sheet tersebut untuk dalam URL video. Okay, so yang pertama ialah anda select jumlah range data yang anda ingin analisis menggunakan pivot table, kemudian pergi insert dan klik pada pivot table pada new worksheet dan klik OK. Okay, now bila buka sheet 2 dan buka sheet 1, pastikan tiada ruang di bahagian atas table dan pastikan row nombor 1 dan sambung terus ke data sheet. Kalau anda perasan, di situ ada nama company, month of sale and number of sale. Di bahagian atas ini adalah yang akan menjadi item di sebelah kanan anda dan boleh tengok sale company dan klik pada row company, terus akan papar row table by company yang telah diwujudkan. Sekian.
Okey, saya akan mengulaskan mengenai formula concatenate. Apa itu formula concatenate? Formula concatenate adalah formula bagi menggabungkan string, teks, data lain dalam satu siri tanpa jurang. Contohnya untuk menandakan pergabungan sesuatu bahasa. Fungsi formula concatenate adalah untuk mengolah data angka, menggabungkan dua Excel atau lebih serta menggabungkan teks data pada Microsoft Excel. Penggunaan formula concatenate adalah dengan menggabungkan sel dari dua kolom yang berbeza dari Excel. Sebagai contoh, boleh menggabungkan nama depan dan nama di belakang dari senarai data pelanggan. Selain itu, ia juga dapat menggabungkan nama dan alamat yang terpisah untuk disatukan dalam satu sel Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Suhaina binti Jamaluddin, nombor matrik 267335. Saya akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan formula concatenate dengan mudah. Okey, jom. Apa yang terpampang di Excel menunjukkan contoh data yang mengandungi nama depan dan nama belakang. Sekarang kita nak lengkapkan nama penuh dia. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara nak dapatkan nama penuh dengan menggunakan formula concatenate. Caranya ialah klik pada kolom C2, kemudian type sama dengan pergi ke formula, kemudian klik insert function. Okey, dah keluar insert function. Pada kotak ni, kita tulis nama formula yang kita nak gunakan, iaitu concatenate. Kemudian kita klik go, akan terpapar di sini. Kita klik lagi dan klik OK. Bila kita dah klik OK, dia akan keluar function arguments. Pada teks 1, kita akan masukkan kolom A2, iaitu Aiman. Pada teks 2, kita tak boleh masukkan kolom B2. Bila kita masukkan kolom B2, kita tengok. Okey, Aiman Hakim akan menjadi rapat. Sekarang ni kita nak jarakkan dia. Jadi, kita kena hapuskan. Kita tekan space. Okey, pada teks 3 baru kita masukkan kolom B2. Okey, nampak ada jarak. Kita tekan OK. Okey, sudah terpapar nama Aiman Hakim. Untuk mendapatkan nama yang seterusnya, kita hanya double klik di sini. Okay, merupakan nama lengkap yang kita dapat daripada kolom A dan kolom B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. So, macam mana tadi dengan penerangan daripada kawan-kawan saya mengenai cara-cara and formula-formula menggunakan software Microsoft Excel tadi. Menarik kan? Okey, walaupun saya penat bawa balik daripada kerja, tetapi saya gembira sebab dapat menyiapkan kerja-kerja saya di pejabat dengan bantuan sedikit sebanyak dengan bantuan daripada software Microsoft Excel ni. Microsoft Excel ni kan sangat membantu dalam kerja-kerja kita seharian di pejabat. Contohnya kan, untuk membuat jadual, mengedit data, menganalisa, membuat kira-kira, pendek kata kan. Sangat banyak formula yang kita boleh dapat dengan menggunakan Excel, yang mana dulu kita tak tahu pun, tak terfikir pun nak buat benda-benda tu semua menggunakan Excel. Tapi sekarang ni, jika kita faham, kita tahu formula dia, sangat mudah. Okey, tetapi dia ada pro and con dekat situ ya. Excel ni suka diingatkan yang Excel ni dia memerlukan latihan yang banyak tau untuk mahir dalam menggunakannya. Okey, dan juga berhati-hati jika tersilap pengiraan. Dia tiada fungsi yang untuk mengesan kesilapan kiraan tu. So untuk pengiraan tu
amount dia kena hati-hati. Kita kira. Okey, diharap video yang kami paparkan tadi memberi manfaat sedikit sebanyak, dapat membantu kerja-kerja kita seharian di tak kira sama ada di pejabat ataupun di rumah dengan lebih mudah. Apatah lagi dalam keadaan sekarang kan, pandemik COVID-19 ini, ramai ramai daripada kita yang bekerja daripada rumah. So lagi senang, lebih mudah, cepat untuk menyiapkan kerja-kerja kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video daripada kami berkenaan dengan Excel ni. Sedikit sebanyak boleh membantu. Okey, itu saja daripada kami. Stay safe, take care dan sama-sama kita memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Bye.